wanita ialah anugerah. Mereka bukan sahaja membina keluarga sakinah, malah turut segandingan memakmurkan negara. Bagi memastikan dasar yang direncana mengambil kira kepentingan gender focal team akan diwujudkan di setiap kementerian dan agensi. Kita semua di dalam Dewan Yang Mulia ini telah menjadi saksi kepada lulusnya Rang Undang-Undang Anti Gangguan Seksual 2021. Komitmen tegas ini adalah untuk menoktahkan segala bentuk gangguan seksual di samping meningkatkan kesedaran semua agar tindakan ini tidak lagi dinormalisasi. Bagi menzahirkan usaha ini, Tribunal Anti Gangguan Seksual akan ditubuhkan pada 2023. Bagi menangani isu kesihatan mental dan keganasan rumah tangga, Pusat Sokongan Sosial setempat akan diperkukuh. Sejumlah 8 juta ringgit disediakan untuk pusat ini berperanan sebagai lokasi intervensi awal serta sesi advokasi psikososial dan kaunseling. Kerajaan juga akan terus bekerjasama dengan NGO dan pusat perlindungan seperti PS The Children untuk memberi sokongan kepada mangsa. Berdasarkan laporan pendaftaran kanser kebangsaan 2012-2016, kanser payudara merupakan bentuk kanser utama dalam kalangan wanita yang menyumbang kepada 1/3 daripada jumlah kes. Tahun hadapan, kerajaan akan memperbanyak ujian saringan melalui subsidi ujian mamogram dan program saringan kanser cervix kepada kaum wanita dengan peruntukan 11 juta ringgit. Pelaksanaan saringan kanser cervix juga akan diperintiskan menggunakan kaedah baru ujian saringan PCR yang telah dipelopori oleh Yayasan Rose dengan kerjasama Universiti Melaya dan Universiti Malaysia Sarawak. Tan Sri Yang di-Pertua, saya sempat berjumpa dengan Puan Fazila Sulaiman, pengasas Telekong Siti Khadijah dan tertarik dengan kejayaannya. Beliau pada 2009 mula menjual telekong rekaannya secara kecil-kecilan di Sungai Merak, Bangi. Atas tekad meningkatkan kapasiti perniagaan, beliau memanfaatkan pelbagai kemudahan kerajaan yang tersedia. Kini beliau memiliki lebih 40 butik di Malaysia dan Indonesia. Maka, bagi mendorong lebih ramai wanita meningkatkan kapasiti perniagaan dan menambah baik strategi pemasaran, sejumlah 235 juta ringgit dana pembiayaan tersedia khas untuk wanita di bawah skim semarak Nita BSN, Tekun Nita Tekun, Dana Nita Mara dan Biz Lady Bank Rakyat. Setakat Oktober 2022, wanita memegang 29% daripada komposisi ahli lembaga pengarah bagi 100 syarikat senarai awam utama dan kesemua 100 syarikat ini mempunyai sekurang-kurangnya seorang wanita sebagai ahli lembaga pengarah mereka. Bagi terus memperkasa peranan wanita di peringkat kepimpinan korporat, Suruhanjaya Security akan memperkenalkan program latihan khas untuk meningkatkan kemahiran wanita, mengenal pasti dan seterusnya menambah bilangan wanita yang layak untuk dilantik sebagai ahli lembaga pengarah. Saya percaya parti-parti politik pun sedang giat mengenal pasti serta berazam untuk mencalonkan lebih ramai wakil rakyat wanita untuk PRU akan datang. Akhir sekali, bagi menggalakkan lebih ramai wanita kembali bekerja setelah mengambil tempoh career break, kerajaan bercadang untuk mengecualikan cukai pendapatan ke atas pendapatan yang diterima mulai taksiran 2023 hingga taksiran 2028. Tan Sri Yang di-Pertua, aspek kebajikan kanak-kanak akan terus dititik beratkan. Kerajaan menyediakan 188 juta ringgit bagi program pendidikan awal kanak-kanak di bawah Jabatan Kemajuan Masyarakat atau KEMAS. Ini termasuk pembinaan 10 buah taska kemas, termasuk 3 projek baru di Port Dickson, Negeri Sembilan, Limbang, Sarawak dan Pasir Putih, Kelantan. Seperti yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, allowance pembantu kemas sukarela akan dinaikkan mulai tahun 2023. Bagi meringankan beban kewangan ibu bapa yang memberikan pendidikan awal anak-anak, kerajaan bersetuju melanjutkan sehingga tahun taksiran 2024 pelepasan cukai sehingga RM3,000 ke atas bayaran yuran taska dan tadika berdaftar. Menurut Jabatan Perangkaan, kadar fertiliti negara pada 1970 ialah 4.9 orang bayi untuk setiap wanita. Namun, kini telah jatuh ke tahap terendah iaitu 1.7 orang bayi. Sementara itu, kanak-kanak daripada keluarga susah khususnya berdepan dengan masalah malpemakanan sehingga mengganggu tumbesaran mereka, lebih-lebih lagi sejak COVID-19 melanda. Bagi meningkatkan kadar kelahiran dan dalam masa yang sama mengurangkan masalah kanak-kanak bantut, di bawah inisiatif Cahaya Mata Keluarga Malaysia, ibu dari isi rumah penerima BKM yang melahirkan anak pada tahun 2023 akan diberikan bantuan tunai one-off sebanyak RM500 dengan peruntukan RM150 juta. Jadi saya rasa masih sempatlah lagi untuk ambil peluang mendapatkan zuriat pada tahun hadapan, tapi kenalah ingat bahawa bantuan ini hanya kepada ibu dan bukan kepada bapa.